Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana setia menonton video-video daripada TV PSS SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob. Saya mengharapkan agar anda semua sentiasa sihat, sejahtera dan dijauhi daripada wabak COVID-19. Saya Puteri Nurdana binti Abdullah adalah wartawan anda pada hari ini. Pada video kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua mengenai pusat sumber di sekolah kami iaitu Pusat Sumber Datuk Muhammad Nizar. Tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama memulakan penjelajahan kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang keistimewaan dan keunikan pusat sumber ini. Pusat Sumber Sekolah Menengah Dato' Abdul Rahman Yaakob mula beroperasi di bangunan sekarang iaitu di Blok Harmoni bersebelahan dengan bangunan Pejabat Pentadbiran. Asalnya pada tahun 1993, pusat sumber ini terletak di atas bangunan blok Makmal Sains Menengah Rendah yang kini telah diubah suai menjadi bilik lukisan kejuruteraan. Bilik tersebut hanya mempunyai keluasan yang terdiri daripada satu bay iaitu bersamaan dengan satu bilik darjah. Kini pusat sumber SMK Dairy mempunyai keluasan 3 bay iaitu menyamai 3 buah bilik darjah. Pusat sumber ini terdiri daripada bilik kerja dan bilik perpustakaan. Blok ini juga menempatkan bilik APD, bilik maklumat dan bilik PPSMI. Pembangunan perstruktur semula PSS SMK Dairy telah dimulakan dalam 4 fasa sehingga mencapai johan PSS Cemerlang dalam Agar dan PSS Cemerlang Kebangsaan pada tahun 2004. Dalam fasa kelima, PSS SMK Dairy memfokuskan kepada perancangan dan pembestarian untuk mengekalkan kecemerlangan dan kegemilangannya. Visi pusat sumber adalah untuk mengekalkan kecemerlangan dan kegemilangan, manakala misi pusat sumber adalah untuk merealisasikan visi PSS dan berazam untuk menawarkan kemudahan yang berfungsi sebagai pusat sumber maklumat sekolah, sumber-sumber dan aktiviti yang dapat menyumbang kepada pembelajaran sepanjang hayat serta menyediakan tempat yang selesa, ceria dan kondusif untuk aktiviti pembelajaran. Jadi pada pandangan saya lah ya, tahap pembacaan pelajar SMK Dairy masih di tahap yang sederhana. Ini berdasarkan dari pandangan saya tengok pusat sumber pun selalu tak ada yang pelajar yang duduk dalam ni untuk belajar ya. Bahkan buku-buku akademik yang wajib dibaca pun ramai pelajar yang tak membaca. Buktinya melalui peperiksaan, ujian dan sebagainya, pelajar gagal menjawab dengan baik. Tokoh nilam tu bukanlah semua pelajar ya, ada pelajar yang berjaya ya mencapai kejayaan cemerlang. Bukan kita boleh kata semua, tapi kebanyakannya tidak membaca dengan baik. Jadi antara program yang dibuat yang baru-baru ni, kerana pihak pusat sumber telah meletakkan buku-buku di sudut-sudut supaya buku tu lebih dekat dengan pelajar, supaya pelajar tidak perlu pergi ke pusat sumber. Jadi semasa mereka berehat di pondok-pondok, mereka boleh mengambil buku dan membaca sebagai nilam. Harapan saya ialah supaya berlaku peningkatan yang kita tak boleh bergerak dengan perlahan dah. Ya, kita tak boleh mengharapkan sikit-sikit, kita kena perubahan yang lebih drastik. Jadi saya harap pelajar-pelajar SMK Dairy terus meningkatkan pembacaan di samping buku-buku yang wajib dan seterusnya buku-buku tambahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan supaya sesuai dengan pada masa ini pelajar-pelajar mesti menjadi seorang pelajar yang serba boleh. Pertama sekali, alhamdulillah pusat sumber Datuk Nizar ni merupakan pusat sumber yang cantik. Cikgu dah pergi beberapa sekolah lain dan memang diakui pusat sumber ni memang kemas, lengkap dan dia mempunyai kemudahan yang lengkap. Walaupun hari itu kita diperkenalkan dengan TS25, pembelajaran Alaf 21, kita terus boleh mengubah suai menjadikan pusat sumber di sini sesuai ataupun sealiran dengan yang dikehendaki oleh kementerian. Itu perkara yang terbaik pada cikgu lah. Salah satu amalan terbaik yang dilakukan oleh pusat sumber sebelum ini adalah dengan mengadakan kerjasama dengan persatuan yang lain, iaitu antaranya Kelab Multimedia. Kelab Multimedia ni
merupakan kelab yang aktif dan mendapat sokongan daripada UiTM. Keadaan ini membolehkan anak-anak ni berhubung dengan pelajar-pelajar yang lebih senior ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ada pengalaman. Mereka menganjurkan beberapa program yang melibatkan pembacaan. Jadi selepas semua itu berlangsung dalam masa yang agak lama juga sebab berfasa, pengawas-pengawas pula sumber ni telah mempunyai kemahiran untuk menjadi pengacara. Untuk menjadi pengacara, kita bukan hanya ada kebolehan bercakap tapi menguasai bahan. Jadi itu memerlukan mereka ni semua membaca. Pusat sumber adalah salah satu tempat yang boleh dikunjungi oleh warga sekolah ataupun terutama pelajar untuk mengulang kaji dan mencari bahan rujukan. Jadi sebagai pengurusi pusat sumber sekolah, peranan saya dalam menggalakkan rakan-rakan untuk mengunjungi pusat sumber sekolah adalah dengan memastikan keadaan pusat sumber sentiasa kemas dan tersusun agar mereka berasa lebih selesa ketika mencari bahan rujukan ataupun mengulang kaji pelajaran di pusat sumber.